Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah, hendaklah diam diri, jangan bercakap-cakap ke tuan khatib membaca khutbah, kerana yang itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi SAW, "Iza qulta li sahibika wal imam yaktubu yawmul Jum'ah, ansif faqad laghaus." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala itu, kita akan memperolehi rahmat dan keberkatan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Khutbah hari ini akan menghuraikan tajuk berkaitan solat berjemaah kunci kejayaan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup adalah amanah dan bukan anugerah semata-mata. Jika kehidupan ini anugerah, seseorang itu akan menjalaninya sesuka hati dan sewenang-wenangnya. Maka memandangkan kehidupan adalah perkara yang sedang dilalui oleh semua, Islam menekankan peri penting kendalian dan percaturan terancang manusia dalam menjalani kehidupan. Antara perkara yang perlu kita rancang adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita pilih melalui ibadah salat. Berbicara berkaitan dengan salat, terdapat beberapa panduan ke arah penyempurnaan ibadah salat ini. Antaranya salat secara berjemaah yang disyariatkan bersama dengan kefarduan salat itu. Sidang jemaah yang berbahagia, apakah hikmah di sebalik salat jemaah? Sebenarnya terlalu banyak hikmah dan kelebihan solat berjemaah untuk disebutkan dalam kesempatan yang ada ini. Namun begitu, mimbar ingin menarik perhatian sidang hadirin sekalian tentang dua kelebihan utama solat berjemaah. Yang pertama, menunaikan solat secara berjemaah bukan sekadar mendapat pahala berlipat kali ganda. Ianya juga sebagai pemangkin kepada pahala daripada amalan-amalan yang lain yang boleh kita sebutkan sebagai package dalam solat berjemaah. Seperti pada hari ini kita berpakaian indah, berjalan datang ke masjid, beriktikaf bagi yang datang awal, mendengar seruan azan, iqamah dan lain-lain lagi. Amalan-amalan ini hampir tidak dilakukan secara adatnya jika solat secara bersendirian. Baginda Nabi SAW telah bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah." Yang bermaksud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda, solat berjemaah lebih baik daripada solat seorang diri dengan 27 kali ganda darajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang hadirin jemaah sekalian, yang kedua, solat secara berjemaah merupakan simbolik kepada kesatuan umat Islam. Kita hadir beramai-ramai datang ke masjid
tanpa mengira pangkat dan kedudukan bangsa dan keturunan, bersatu di bawah pimpinan seorang imam, tunduk, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, di luar solat, kita akan beramah mesra dengan para jemaah dan bertanya khabar bagaimana kerjaya kita hari ini, bagaimana jiran tetangga kita, untuk mengukuh silaturahim sesama umat Islam. Tambahan lagi, solat berjemaah merupakan syiar Islam yang perlu dipelihara di samping sebagai medium dakwah. Sidang jemaah sekalian, marilah kita mengembalikan kegemilangan umat Islam dalam pelbagai bidang, bermula dengan memelihara solat secara berjemaah. Kita tidak perlu bimbang dengan kemudahan untuk solat berjemaah. Semua kita sedia maklum tentang kelebihan solat secara berjemaah. Selain daripada medan-medan ilmu secara formal maupun tidak formal, telah menggalakkan solat berjemaah selalu kedengaran melalui corong radio, siaran televisyen serta disebarkan melalui media-media baharu di laman maya seperti aplikasi Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Persoalannya, kenapa masih terdapat golongan yang tidak solat secara berjemaah? Justru itu, mimbar mengajak kita semua untuk kembali memenuhi masjid ataupun memenuhi surau dengan solat berjemaah. Janganlah kita menjadikan alasan penetapan SOP COVID-19 untuk menjauhkan diri daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi alasan masjid dan surau tidak dibuka akibat perintah kawalan pergerakan, kerana sekarang telah dibuka sepenuhnya. Jika kita boleh ke pasaraya, kita boleh menghadiri majlis perkahwinan dan berlancung ketika tersebar wabak COVID ini, kenapa tidak mampu melangkah ke rumah Allah? Sebaliknya, ketika waktu getir sebeginilah, kita kembali memenuhi rumah-rumah Allah, bersatu hati beribadah dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat bala dan ujian menimpa kita ini. Jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada kali ini terdapat 3 perkara penting untuk kita ingati. Yang pertama, solat dapat membina kepribadian dan akhlak yang mulia. Yang kedua, solat dapat mencegah dan mengawal pelakunya daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan dosa serta mengikut hawa nafsu yang buruk. Dan yang terakhir, solat yang dilakukan dengan sempurna dan khusyuk, ia akan dapat mempengaruhi jiwa pelakunya untuk tunduk dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadruna bil hasanati sayyi'ah ulaika lahumul 'uqbad dar. Ia bermaksud, dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan mereka semata-mata, dan mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi ataupun terbuka, dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik, mereka itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada hari akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلال والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، ولي عهده دوليان ترعما موليا تنكو شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.